dan diri kamu sendiri. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu. Sebagai balasannya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kamu dan akan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat tinggal yang baik. Ini janji Allah kepada mereka yang berjihad di jalan Allah, mengangkat senjata. Hari ini di negara kita tidak ada jihad mengangkat senjata. Baik, hadis an Abi Ibrahim Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu, pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan musuhnya, iaitu ketika Nabi nak berperang. Intazara hatta malat asy-syams, Nabi tunggu sehingga matahari condong, iaitu matahari hendak terbenam. Baginda berdiri di kalangan sahabat-sahabat dalam peperangan tersebut. Hari dah nak terbenam matahari, baginda berdiri dan Nabi bersabda, ya ayyuhan nas la tatamannau liqa'al adu, wahai manusia, janganlah engkau semua mengharap-harap bertemu dengan musuh. Kita sama sekali tidak mahu berperang dengan musuh kita. Taghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn, zalikal fawzul azim. Suratus Saff. Wahai orang-orang yang beriman, inginkah aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada api neraka, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kamu berjihad di jalan Allah dengan harta benda kamu dan diri kamu sendiri. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu. Sebagai balasannya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kamu dan akan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat tinggal yang baik. Ini janji Allah kepada mereka yang berjihad di jalan Allah, mengangkat senjata. Hari ini di negara kita tidak ada jihad mengangkat senjata. Baik, hadis an Abi Ibrahim Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu, pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan musuhnya, iaitu ketika Nabi nak berperang. Intazara hatta malat asy-syams, Nabi tunggu sehingga matahari condong, iaitu matahari hendak terbenam. Baginda berdiri di kalangan sahabat-sahabat dalam peperangan tersebut. Hari dah nak terbenam matahari, baginda berdiri dan Nabi bersabda, ya ayyuhan nas la tatamannau liqa'al adu, wahai manusia, janganlah engkau semua mengharap-harap bertemu dengan musuh. Kita sama sekali tidak mahu berperang dengan musuh kita. Tapi kalau musuh datang, was'alullah al-afiyah, dan Nabi kata mohonlah kepada Allah akan keselamatan. Alhamdulillah, kalau kita berada dalam keadaan yang selamat, buat apa kita nak berperang? Tapi dalam keadaan yang tertentu, apabila maruah kita dikacau, agama kita dikacau, mungkin ketika itu jihad mengangkat senjata menjadi suatu fardu. Kalau berjumpa, fa iza laqitumuhum fasbiru, kalau kamu berjumpa dengan musuh kamu, maka bersabarlah kamu. Wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf, ketahuilah bahawa syurga itu berada di bawah lembayung pedang. Syurga itu berada di bawah lembayung pedang. Maknanya berada di dalam medan peperangan. Kemudian Nabi SAW bersabda, Allahumma munazzilal kitab,
Ya Allah, Tuhan yang menurunkan kitab. Wa mujriyas sahab, yang menjalankan, Allah yang menjalankan menjalankan awan, as-sahab, awan. Wa hazimal ahzab, yang menghancur leburkan gabungan pasukan musuh. Ihzimhum, hancur leburkan mereka, tewaskan mereka, kalahkan mereka. Wansurna alaihim, dan berikanlah kemenangan ke atas kami. Berikan kemenangan kepada tentera Islam. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahawa annal jannata tahta dhilalis suyuf, syurga itu berada di bawah naungan pedang. Kerana orang yang berjuang di jalan Allah ini, sama ada mereka mencapai kejayaan. Kalau mereka tidak berjaya, Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan memberi ganjaran syurga, sebagaimana ayat surah As-Saff yang kita baca tadi. Wa ukhra tuhibbunaha, di dunia Allah Taala bagi kelebihan kepada orang yang berjuang di jalan Allah. Nasrum minallah, kemenangan daripada Allah. Wa fathun qarib, dan pembukaan yang dekat. Kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum melalui siri-siri peperangan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya manusia dibebaskan daripada penyembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada penyembahan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang disebut oleh Amir bin Rib'i di hadapan Rustum. Dia kata, nahnu qaumun a'azzanallah, kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah. Linukhrijan nas, untuk membebaskan manusia, min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, daripada penyembahan selain Allah kepada penyembahan Allah. Ini yang kita kena usahakan, ini yang kita kena sampaikan, kena ajak orang-orang yang masih belum beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama dengan kita. Hadis yang keenam, orang yang berada pada maqam as-siddiq, as-siddiq, sebagaimana dalam hadis yang ke-54. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak ayat memerintahkan kepada kita untuk bersama dengan orang-orang yang benar. Antaranya surah At-Taubah ayat 109. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah engkau semua bersama dengan orang-orang yang benar. As-siddiq adalah merupakan suatu maqam, suatu kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah menyebut tentang orang-orang yang dikurniakan nikmat ke atas mereka, ulaika alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Kedudukan as-siddiq itu adalah selepas nabi. Anak tahu as-siddiq ialah Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, diberi gelaran yang cukup tinggi. Kemudian barulah asy-syuhada dan juga orang-orang yang saleh. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sidqa yahdi ilal bir." Sesungguhnya kebenaran, tak kira kebenaran itu berupa ucapan atau berupa perbuatan, yahdi ilal birri, akan menunjukkan kepada kebaikan. Sebab itu kita mestilah benar. Benar pada ucapan kita, tidak boleh sekali-kali kita menipu. Dan benar juga pada perbuatan kita. Tidak cukup kita ajak orang buat baik tapi kita tidak baik. Kita ajak orang buat baik, ajak kepada kebaikan, itu adalah merupakan satu bentuk kebenaran. Dan kita pula beramal dengan kebaikan yang kita sebut itu, ialah kita benar dari segi perbuatan kita. Jadi kalau kita benar pada ungkapan kita, pada perbuatan kita, pada kepercayaan kita, yahdi ilal bir, akan membawa kepada, akan menunjukkan kepada kebaikan. Dan kebaikan itu, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebenaran itu akan menunjukkan kepada kita syurga. Wa innar rajula la yasduq, seseorang lelaki itu melakukan kebenaran, benar-benar, sentiasa bercakap benar, tindakannya benar,
sehinggalah dia dicatat oleh Allah hatta yuqtaba indallahi siddiqa, sehingga dicatat di sisi Allah sebagai seorang ahli yang melakukan kebenaran. So kita kena benar dalam ungkapan kita, benar dalam pegangan kita, benar dalam tindak tanduk kita, sehingga Allah tulis kita di kalangan as-siddiq. Apabila termasuk dalam golongan siddiq, maqam as-siddiq ini, maka Allah Ta'ala akan catat seseorang hamba itu sebagai ahli syurga. Kemudian Nabi sebut lagi, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya berdusta itu, cakap bohong itu akan membawa kepada kemaksiatan, akan membawa kepada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan dosa itu, fujur itu akhirnya akan membawa ke neraka. Wa innar rajula la yakdzib. Seorang lelaki berdusta, dan dia terus berdusta, cakap bohong, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sehingga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berdusta. Yang terakhir pagi ini, agak panjang hadis ni, insya-Allah dalam 6.40 kita habis ya. Ini hadis Ukasyah tadi yang kita sebut, iaitu orang yang bertawakal. Amalan ahli syurga, mereka adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebut di dalam hadis yang ke-74. Disebut di dalam hadis yang ke-74. Nabi SAW bersabda daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, uridat alayyal umam fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahit wa ma'ahu ar-ruhait wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan umat-umat yang terdahulu. Ada nabi yang pengikutnya adalah sekelompok kecil manusia, ar-ruhait. Ar-ruhait ini bilangannya di antara 3 sampai 10. Tak ramai. Ada nabi-nabi yang terdahulu pengikut mereka tidak ramai. Pengikut mereka antara 3 hingga 10. Ada juga nabi yang pengikutnya antara walaysa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Ada nabi yang pengikutnya 1 orang atau 2 orang saja. Lihatlah bagaimana manusia dahulu begitu degil, tidak mahu menerima ajaran yang dibawa oleh nabi mereka. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Dan ada juga nabi yang tak ada pengikut langsung. Tidak ada pengikut langsung. Tiba-tiba ditunjukkan dalam peristiwa tersebut, izrufi ali sawadun azim fadhanantu annahum ummati. Lalu ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekumpulan manusia yang besar. Lalu Nabi kata, ini mungkin ini umatku. Tetapi disebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza Musa wa qaumuh. Ini adalah kaum Nabi Musa. Ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Nabi tengok ramai, sawadun azim. Sawadun azim ini maknanya sekelompok yang sangat ramai. Walakin unzur ila